Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pelajar-pelajar tahun 4, sebelum kita masuk tajuk yang baru, kita ulang kaji sedikit apa yang kita sudah pelajari. So apa yang kita nak belajar yang baru lepas ni ada kaitan dengan yang kita nak ulang kaji ni lah. So sebelum ni kita dah pun belajar tentang peristiwa hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah, iaitu bila Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama orang Islam ke Madinah. Penduduk Madinah yang telah memeluk Islam menyambut Nabi dengan baik. Kemudian melantik Nabi menjadi ketua mereka. Daripada situ automatically berlakulah pembentukan negara Islam Madinah. Dan waktu tu juga nama Madinah asalnya Yathrib. Selepas Nabi Muhammad SAW berhijrah, mereka lantik Nabi menjadi ketua, maka nama Yathrib tu ditukar kepada nama yang lebih baik, Madinatul Munawwarah, yang bererti kota yang bercahaya. Dari situlah bermulanya pembentukan negara Islam Madinah. Pembentukan negara Islam Madinah kita ada 3 asas. Yang pertama, pembinaan masjid. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Yang ketiga, pembentukan Sahifatul Madinah. Pembentukan Sahifatul ni perlembagaan ataupun piagam ataupun undang-undang Madinah. Jadi nak bina sesuatu negara tu, pertama dia kena ada satu tempat, suatu pusat, center. Waktu dulu masjid adalah sebagai center, sebagai pusat. Itulah tempat ibadat, itulah tempat belajar, itulah tempat bermesyuarat, bertemu antara sesama orang Islam dan sebagainya. Pusat tu maksudnya tempat tumpuan orang ramai. Yang kedua, nak membina negara tu perlukan kesatuan rakyat, ukhuwah Islamiyah. Dalam pembentukan negara Islam Madinah ni, dia mempersaudarakan orang Islam yang memang penduduk asal Madinah dengan orang Islam yang berhijrah daripada Mekah. Bila dia bersaudara ni, maksudnya dia ada semangat untuk tolong menolong. Jadi macam contoh dekat negara kita, negara Malaysia, kita ada pelbagai kaum. Jadi kita kena bersatu padu, tolong menolong antara satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada pembentukan Sahifatul Madinah, undang-undang. Setiap negara tu dia mesti ada undang-undang supaya kita dapat menjaga keamanan negara. Kemudian kita dah pun belajar tentang pembinaan masjid. Kita dah pun belajar tentang pembinaan masjid. Kita dah tahu nama masjid yang dibina setelah Rasulullah hijrah. Apa masjid yang pertama Rasulullah bina? Masjid Quba. Dalam perjalanan daripada hijrah daripada Mekah ke Madinah tu, Nabi berhenti di satu tempat bernama Quba. Nabi mendirikan masjid di situ. Tu masjid yang pertama. Kemudian dah sampai ke Madinah, Nabi bina satu lagi masjid, itu nama dia Masjid An-Nabawi. Kemudian fungsi-fungsi masjid kita dah pun belajar. Fungsi-fungsi masjid apa dia? Antaranya tempat ibadah, tempat mesyuarat, tempat belajar. Kemudian yang bawah ni, asas pembentukan Islam di Madinah dari sudut akidah. Kita dah belajar dari sudut akidah. Sebelum Islam datang, akidah kepercayaan penduduk Arab dekat Madinah, mereka menyembah apa? Batu, matahari, apa lagi, pokok, berhala kan. Kemudian bila datang Islam, Islam mengajar untuk tidak menyembah makhluk. Batu, pokok, matahari itu semua adalah makhluk. Makhluk ni adalah benda yang dicipta. Siapa yang mencipta? Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam mengajar untuk sembah Tuhan sahaja, menyembah Allah sahaja. Kemudian ibadah, kita dah belajar tentang ibadah.
permulaan Islam sebelum Isra' Mi'raj, orang Islam mereka solat mengikut syariat Nabi Ibrahim, iaitu solat 2 waktu, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Kemudian lepas Isra' Mi'raj dapat perintah baru syariat Nabi Muhammad, solat 5 waktu. Kemudian apa lagi yang kita dah belajar dalam bab ibadah? Peristiwa azan. Peristiwa azan. Jadi sebelum wujudnya azan, sebelum disyariatkan azan, orang Islam mereka berkumpul sendiri, diorang cakna dengan waktu solat. Ada juga diorang menggunakan trompet. Kemudian tetapi Nabi tak suka pakai trompet, kemudian tukar kepada loceng. Kemudian tak lama lepas tu barulah datang wahyu tentang lafaz-lafaz azan. Nabi dah diberikan wahyu mengenai azan, dan ada 2 orang sahabat bermimpi diajarkan lafaz azan. Bila 2 orang sahabat yang mimpi tu cerita dekat Nabi dia punya mimpi, Nabi pun kata apa yang dia mimpi tu sama seperti apa yang telah diwahyukan kepada Nabi, iaitu azan tu lah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis kan. Kemudian Nabi melantik Bilal bin Rabah menjadi orang pertama melaungkan azan. Okey, bab akhlak. Kita dah belajar bab akhlak. Kita dah belajar bab akhlak pada kelas yang lalu, iaitu sebelum kedatangan Islam, akhlak orang Arab dekat Madinah macam mana? Mereka hidup dalam keadaan akhlak yang keji. Mereka taksub dengan kabilah mereka, taksub dengan diorang punya keturunan. Kabilah yang kuat menindas dan menzalimi kabilah yang lemah. Tapi bila datang Islam, Islam mengajarkan akhlak persaudaraan sesama Islam. Nabi sendiri menjadi contoh yang terbaik. Diceritakan kisah Arab Badui kan. Arab Badui ni orang Arab yang duduk jauh daripada bandar. Dia punya sifat dia memang kasar. Jadi dia jumpa Nabi dalam keadaan Nabi tak kenal dia. Dia jumpa Nabi, tak beri salam, tak beri apa, terus tarik selendang Nabi sampai leher Nabi kemerahan. Dah buat kasar dekat Nabi, dia minta harta. Minta Nabi berikan harta yang Allah telah berikan kepada kamu. Kemudian apa yang berlaku? Nabi meminta untuk menuntut balas balik perbuatan kasar dia, tapi dia tak nak. Patut orang kalau dah buat salah kenalah dibalas mula kan, perbuatan dia kan. Tapi dia tak nak. 3 kali Nabi minta, dia tak nak. Tapi apa yang Nabi buat lepas tu? Nabi senyum. Nabi tak marah kat dia. Nabi tunjukkan akhlak yang baik. Nabi senyum. Kemudian Nabi suruh sahabat berikan kepada Arab Badui itu harta, sedikit harta kepadanya. So hari ni kita nak masuk yang inilah yang baru, pendidikan. Jadi siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 57. Juga sediakan pensel dan pemadam untuk kita highlight kejap lagi. Kalau belum bersedia, pause dulu video ni macam biasa. Pause dulu, dah sedia baru awak sambung play. Okey, muka surat 57, unit 5, pendidikan. Baca dan fahami pendidikan Islam. Mungkin ada yang faham gambar rajah ni, ada yang tak faham gambar rajah ni. Okay, yang tak faham saya terangkan apa maksud ni. Pendidikan Islam dia terbahagi kepada 3 cabang ilmu. Yang pertama, ilmu akidah. Yang kedua, ilmu syariah. Yang ketiga, ilmu akhlak. Okey. Pendidikan Islam dia terdiri daripada 3 cabang ilmu yang utama. Akidah ni berkaitan dengan kepercayaan. Kalau sekarang ni yang awak belajar tauhid. Tauhid tu dia bawah akidah. Syariah ni berkenaan dengan hukum. Contoh macam fiqh. Akhlak berkenaan dengan peribadi. Macam mana tingkah laku kita. Macam mana dengan subjek-subjek yang lain? Tajwid, khat, sirah. Sirah adalah sejarah. Kita belajar sirah supaya kita faham, kita kenal Nabi, kita faham macam mana Islam itu disebarkan,
Tajwid ilmu berkenaan cara membaca Al-Quran. Dia cabang di bawah fiqh lah. Hukum baca Al-Quran wajib baca dengan tajwid. Macam mana nak baca dengan tajwid? Ada ilmu tajwid. Macam tu. Jawi adalah ilmu untuk membaca. Alright. So 3 cabang ilmu akidah, iaitu kepercayaan, tauhid, syariah berkaitan dengan hukum hakam, akhlak berkaitan dengan sifat peribadi. Kemudian tempat pembelajaran. Zaman Nabi dulu tempat pembelajarannya kat mana? So kita ada beberapa tempat dekat sini. Ada 2. Satu, rumah Rasulullah SAW. Ini sebelum hijrah lah. Lepas hijrah pun Nabi ada juga rumah kat Madinah kan. So boleh juga. Rumah Rasulullah SAW menjadi tempat belajar ilmu. Yang kedua dekat masjid. So ada 2 tempat belajar. Kemudian guru yang mengajar. Siapa yang mengajarkan ilmu Islam ini? Ilmu pendidikan Islam. Confirm lah Nabi kita sendiri, Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ajar dekat sahabat. Sahabat ajar kepada sahabat-sahabat yang lain. Ajar kepada sahabat-sahabat yang lain. Macam tu. Okey, boleh faham? Kita ulang balik rajah ni. Kok ada yang tak faham? Pertama, tengok dekat sini. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam ada 3 ilmu. 1, akidah. 2, syariah. 3, akhlak. Kemudian pendidikan Islam ni belajar kat mana? Tempat pembelajaran. Belajar dekat macam mana ni gerakkan. Belajar dekat rumah Rasulullah dan masjid. Ada 2 tempat. Kemudian 3, siapa yang mengajar? Guru yang mengajar pendidikan Islam waktu tu Rasulullah SAW. So ada 3 benda yang kita kena faham. Yang pertama, pendidikan Islam. Ada berapa ilmu? 3. Akidah, syariah, akhlak. Kemudian yang kedua, tempat pembelajaran. Dekat mana diorang belajar? Rumah Rasulullah dan masjid. Yang ketiga, siapa guru yang mengajar? Rasulullah SAW. Okey, boleh faham? Tengok muka surat 58. Kita baca perenggan yang atas. Macam mana ni? Nabi Muhammad SAW sangat menitik beratkan pendidikan kepada umat Islam. Ketika masih berada di Mekah, baginda telah menghantar seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajar Al-Quran kepada orang-orang Madinah yang baru masuk Islam. Okay, kita stop dekat sini, kita fahamkan dulu. Jadi pendidikan Islam ni bukannya bermula selepas hijrah, tidak. Sebelum hijrah lagi dah berlaku pendidikan Islam untuk orang-orang Madinah. Kalau kita ingat balik, peristiwa hijrah berlaku pada tahun 13 kenabian. Pada tahun ke-13 kenabian. Sebelum tu, tahun ke-11 kenabian, dah ada orang Madinah memeluk Islam. Ada 6 orang. Tahun ke-12 kenabian, ada 12 orang Madinah jumpa Nabi memeluk Islam. Kemudian tahun ke-13 kenabian sebelum hijrah, ada 73 orang Islam memeluk 73 orang Madinah datang jumpa Nabi memeluk Islam. Jadi macam mana diorang belajar Islam daripada jauh? Jadi caranya adalah Nabi menghantar Nabi menghantar seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Nabi hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk ajar Al-Quran kepada orang-orang Madinah yang baru memeluk Islam. Perenggan kedua. Setelah tertegaknya negara Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan beberapa orang sahabat baginda menjadi guru
kepada masyarakat Islam di Madinah. Baginda memerintahkan Ubaidah bin Samit untuk mengajar Al-Quran kepada ahli suffah. Ahli suffah ni apa? Sekejap lagi. Baginda juga telah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkan orang Madinah supaya dapat menulis dengan baik. Okey, sekejap. Kejap. Okey, kita baca balik. Setelah tertegaknya negara Islam di Madinah, maksudnya selepas pembentukan negara Islam Madinah, masih lagi pendidikan Islam itu diajarkan kepada orang Madinah. Macam mana caranya? Iaitu memerintahkan beberapa orang sahabat menjadi guru kepada masyarakat Islam Madinah. Ada yang belajar daripada Nabi, ada yang belajar daripada sahabat lah. Sebab kan ramai orang Islam Mekah ada, orang Islam Madinah pun ada. Jadi dipecahkan kepada beberapa kumpulan lah. Ada yang belajar dengan Nabi, ada yang belajar dengan sahabat. Jadi baginda Nabi memerintahkan Ubaidah bin Samit untuk mengajar Al-Quran kepada ahli suffah. Jadi siapa ahli suffah? Ahli suffah adalah orang Islam yang dia tinggal dekat dalam masjid. Dia tinggal dekat dalam satu sudut dekat Masjid Nabawi. Dia asal daripada orang Islam Muhajirin, orang Islam daripada Mekah. Tapi mereka tidak mempunyai keluarga dan tempat tinggal. Jadi diorang tinggal di masjid. Nak katakan diorang orang yang rajin menuntut ilmu lah. Dia walaupun dia miskin, dia tidak meminta-minta, tetapi dia ramai orang-orang yang soleh bersedekah kepada mereka. Inilah ahli suffah ni. Kiranya ahli suffah ni pendek kata orang yang susah, dia tak ada tempat tinggal, dia tinggal dekat masjid. Okey. Jadi Ubaidah bin Samit ditugaskan mengajar ahli suffah. Kemudian baginda juga meminta Abdullah bin Mas'ud mengajarkan orang Madinah supaya dapat menulis dengan baik. So Abdullah bin Samit ajar Al-Quran, Ubaidah bin Mas'ud ajar menulis. Okey. Tengok muka surat seterusnya, muka surat 59. Kita baca atas ni, yang 3 baris ni, perenggan pertama. Ketika berlakunya perang Badar. Perang Badar tu apa? Nanti awak akan belajar sirah tahun 5. Ada satu peristiwa peperangan, namanya perang Badar. Kenapa berlaku peperangan? Itu tunggu nanti tahun depan lah. Kau cerita sekarang tak best. Kita bagi kira sikit. Okay, ketika berlakunya perang Badar, sebahagian para tawanan yang ingin bebas disyaratkan untuk mengajar cara-cara menulis dengan betul kepada 10 orang anak-anak orang Islam. Apa tu para tawanan? Siapa tahu? Para tawanan maksudnya adalah orang musuh dalam cerita ni. Kisah ni orang kafir lah kan. Musuh dalam peperangan kepada orang Islam adalah orang kafir. Jadi bila diorang ditawan ni ditangkap hidup-hidup. Kalau nak bebas dikena syarat. Syarat dia apa kalau nak bebas? Kena ajar menulis dengan betul kepada 10 orang anak-anak orang Islam. So senang je nak bebas, ajar menulis. Setelah itu ramai dalam, kita sambung baca. Setelah itu ramai dalam kalangan penduduk Madinah berkebolehan untuk membaca dan menulis. So ni antara strategi pendidikan lah. Selain daripada sahabat Nabi tadi mengajar menulis,
tawanan perang juga digunakan untuk mengajar menulis. Jadi kalau diorang nak bebas daripada kena tangkap, diorang kena ajar menulis kepada 10 orang kanak-kanak. Sambung. Bagi memastikan Islam dapat tersebar luas, baginda telah mengutuskan para guru dari kalangan sahabat baginda untuk mengajarkan syariah Islam kepada kabilah yang berada di luar kota Madinah. Okey, apa maksudnya? Okey, maksudnya nak pastikan lagi Islam tu dapat tersebar luas. Kan Madinah tu besar kan, macam Malaysia kan, ada banyak tempat, ada negeri Selangor, negeri Perlis, Sabah Sarawak kan, jauh kan. Jadi nak pastikan Islam tu tersebar dekat seluruh Madinah, Rasulullah mengutus para guru dari kalangan sahabat untuk mengajar Islam kepada kabilah yang berada di luar kota Madinah. Yang tak dapat nak belajar dekat dalam Madinah, Nabi hantar sahabat untuk belajar di luar kota Madinah. Okey, perenggan bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak sebagai guru utama yang mengajarkan para sahabat baginda hukum-hukum agama. Kebiasaannya baginda mengajar setelah selesai solat subuh hingga terbit matahari, dan juga selepas waktu asar hingga maghrib. Baginda juga mengkhususkan satu hari dalam seminggu untuk mengajar wanita berkaitan hukum-hukum agama dan menjawab kemusykilan mereka. Okey, ini diceritakan tentang siapa guru utama kan. Jadi kita dah belajar kan, pendidikan Islam dia ada 3 ilmu: akidah, syariah, akhlak. Kemudian dekat mana belajar, rumah Nabi dan masjid. Kemudian siapa guru? Inilah guru utamanya adalah Rasulullah. Jadi bila masa Rasulullah mengajar? Rasulullah mengajar biasanya lepas subuh hingga terbit matahari, ya, dan lepas asar hingga maghrib. Kemudian sehari dalam seminggu Rasulullah khususkan kelas untuk perempuan sahaja, untuk wanita sahaja, untuk belajar hukum agama. Alright. Habis. Tengok. Tahukah anda Sayyidatina Aisyah adalah seorang sahabat yang sangat mendalam ilmunya. Beliau menjadi rujukan tapi kalau bahasa Melayu rujukan lah, sahabat lain setelah kewafatan Rasulullah SAW. Amalkan, tuntutlah ilmu untuk memperolehi kejayaan dunia dan akhirat. Jadi jangan malas-malas belajar. Right, itu sahaja kelas sirah untuk hari ini. Nanti untuk latihan awak boleh tengok description dekat link bawah. Saya ada sertakan link untuk buat latihan buku aktiviti. Alright, Assalamualaikum.